Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. 2 kes import baharu dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini meningkat kepada 246 kes. Kes 245 merupakan seorang lelaki berusia 44 tahun dan kes 246 seorang lelaki berusia 52 tahun. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya juga memaklumkan kedua-dua kes tersebut tiba di negara ini dari Manila pada 26 Mei 2021. Kedua-dua kes tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kedua-dua kes memandangkan mereka telah dikuarantin sebaik tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan mengikut prosedur operasi standard SOP. Dengan itu, 7 kes aktif dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan semua dalam keadaan yang baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 105 kes. 562 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. 19,579 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 340 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 132,488 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Transformasi Sekretariat Dewan Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN AIPA iaitu memperkukuhkan tenaga manusia dalam organisasi ASEAN AIPA dibincangkan semasa mesyuarat kumpulan kerja ASEAN AIPA mengenai transformasi Sekretariat AIPA. Ia bertujuan bagi membolehkan AIPA memenuhi objektif dan tujuan pertubuhan AIPA. Mesyuarat dihoskan oleh Majlis Mesyuarat Negara secara dalam talian di Pusat Persidangan Antarabangsa Prakas. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Datuk Paduka Awang Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pekerma Dewa Datuk Paduka Awang Haji Abdul Rahim, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Ketua Delegasi. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya Datuk Paduka Awang Haji Judin bin Haji Alsar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat. Mesyuarat juga dihadiri oleh delegasi daripada Parlimen-Parlimen Negara ASEAN dan Sekretariat AIPA. Kreativiti dan inovasi menjadi fokus sesi dialog ketua-ketua Jabatan Kementerian Pendidikan bersama pemimpin-pemimpin sekolah. Perinciannya seketika nanti, teruskan bersama kami. Golongan daif, fakir dan miskin di negara ini terus diambil peduli oleh pelbagai pihak dalam sama-sama meringankan beban golongan berkenaan. Pagi tadi berlangsung majlis penyerahan sijil kesiapan rumah projek bantuan perumahan golongan daif, fakir dan miskin kepada seorang penerima yang diadakan di Kampung Mata-Mata, Mukim Gadong. Penyerahannya disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan selaku Ahli Majlis Ugama Islam Brunei Muib dan Ahli Jawatan Kuasa mengeluarkan wang zakat Muib kepada Dayang Misbah binti Haji Osman. Pembinaan rumah ini merupakan hasil kerjasama bersepadu Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Pembangunan melalui Muib. Alhamdulillah, syukur dan terima kasih banyak-banyak kehadapan Majlis
ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wadillah. Semoga Allah memperpanjangkan usia, melanjutkan usia Baginda, kekal karal memerintah negara. Baginda sangat prihatin kepada orang yang kurang berkemampuan. Kemajuan yang telah dicapai ke atas pelaksanaan Priority Economic Deliverables PEDS di bawah kepimpinan negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 dialu-alukan dalam mesyuarat kedua Pegawai-Pegawai Ekonomi Kanan ASEAN bagi mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN yang ke-52 siom. Ia termasuk pengesahan Non-Tariff Measures Toolkit NTM Toolkit dialu-alukan dalam mesyuarat kedua Pegawai-Pegawai Ekonomi Kanan ASEAN bagi mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN yang ke-52. Mesyuarat yang diadakan selama 3 hari bermula hari ini merupakan perbincangan susulan kepada hasil perbincangan dan arahan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN semasa mesyuarat Retreat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN yang ke-27 yang diadakan pada 2 hingga 3 Mac 2021. Mesyuarat juga akan membincangkan mengenai dengan 2021 Annual Priorities dan mengesahkan laporan-laporan daripada badan-badan sektoral di bawah bidang kuasa siom. Mesyuarat dipengerusikan oleh Dr. Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat juga akan membincangkan mengenai kemajuan perlaksanaan usaha-usaha pemulihan post-COVID-19 termasuk inisiatif-inisiatif di bawah ASEAN Comprehensive Recovery Framework ACRF. Mesyuarat juga akan bertukar pendapat mengenai hala tuju untuk meningkatkan lagi hubungan ekonomi ASEAN dengan rakan-rakan dialog termasuk Kanada, Republik Rakyat China, India, Jepun, Republik Korea dan Amerika Syarikat bagi persediaan mesyuarat siom Dialogue Partners Consultations yang akan diadakan selama 2 hari bermula 14 Jun ini. Mesyuarat dihadiri oleh para pegawai ekonomi kanan dari 10 negara anggota ASEAN dan para pegawai kanan daripada Sekretariat ASEAN. The ACCSQ Pharmaceutical Working Groups concerned. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Pendidik mengadakan sesi dialog ketua-ketua Jabatan Kementerian Pendidikan bersama pemimpin-pemimpin sekolah sempena Majlis Konvensyen Pemimpin Sekolah 2021. Acara berlangsung pagi tadi di Dewan Persidangan Bredex, Jarudong. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Sesi dialog tersebut merupakan kesinambungan dari Majlis Konvensyen Pemimpin-Pemimpin Sekolah yang telah diadakan pada bulan Februari lalu. Tema bagi sesi dialog berkenaan ialah pemimpin berkualiti, pendidikan berkualiti yang memfokuskan kepada kreativiti dan inovasi sebagai subtema. Dan kreativiti adalah penting dalam pengajaran semasa ini. Dan untuk kanak-kanak penuntut, mereka dipupuk untuk membuka kreativiti dan inovasi ini supaya diorang ini lebih berinovasi. Kreativiti dan inovasi tersebut akan membawa strategi pengajaran ataupun pendekatan yang digunakan oleh guru-guru di sekolah itu memantapkan sebenarnya dan memberikan nilai-nilai tambah kepada strategi yang ada sebelum ini. Sejumlah kotak berisi barangan tegahan ditemukan dalam operasi sekatan jalan raya yang dijalankan oleh keanggotaan Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas di kawasan persimpangan berdekatan Jalan Utama Brakas, daerah Brunei dan Muara semalam. Barangan tersebut ditemui apabila sebuah kenderaan mencurigakan memasuki persimpangan jalan sebelum operasi dimulakan. Hasil pemeriksaan, sejumlah 8 bungkusan kotak disimpan di bahagian penumpang dan bonet belakang yang dipercayai barangan tegahan iaitu rokok. Pihak Jabatan Kastam dan Akses Diraja kemudian dihubungi bagi peralihan siasatan dan tindakan lanjut. Pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei MSABDB mencatat kemenangan pada aksi pertama mereka dalam saingan Liga Futsal Brunei 2021. MSABDB menewaskan Strait United 6-1 dalam perlawanan yang berlangsung semalam di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Brakas.
Pada separuh masa pertama, MS ABDB mendahului lawan 4-1. Masuk separuh masa kedua, MS ABDB menambah 2 lagi jaringan untuk memastikan mereka pulang dengan 3 mata penuh. Dalam satu lagi perlawanan, Kota Ranger berjaya bangkit untuk mengalahkan BIBD 2-1. BIBD terlebih dahulu membuka tirai jaringan, namun Kota Ranger yang lebih dominan membalas dengan 2 gol dan seterusnya membawa pulang 3 mata penuh.